Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan penyakit darah tinggi. Saya akan share mengenai simptom darah tinggi, rawatan dan juga komplikasi yang mungkin berlaku kepada pesakit yang mempunyai penyakit darah tinggi. Jom kita saksikan. Pada video yang lepas, saya dah kongsikan mengenai bacaan tekanan darah sama ada normal ataupun tinggi dan saya letakkan link dekat description di bawah. Pada kali ini, saya akan ceritakan mengenai simptom, rawatan dan juga komplikasi bagi penyakit darah tinggi. Sebenarnya, penyakit darah tinggi ini tiada simptom yang khusus. Pesakit mungkin tiada gejala langsung untuk bertahun-tahun dan pesakit ini boleh meneruskan aktiviti biasa tanpa ada apa-apa simptom. Tapi ada juga simptom yang tidak spesifik bagi tekanan darah tinggi ini, iaitu seperti pening-pening kepala dan juga sakit kepala. Sakit kepala itu kebiasaannya berada di bahagian belakang kepala dan pesakit mungkin akan komplain terasa berdenyut-denyut di bahagian tersebut. Jadi oleh itu, disebabkan simptom darah tinggi ini tersembunyi, iaitu hidden symptom, seseorang ataupun individu sepatutnya ataupun digalakkan untuk selalu cek tekanan darah. Mereka perlu periksa tekanan darah itu sama ada di klinik ke ataupun semasa saringan biasa secara berkala. Tak kisahlah sama ada sebulan ke ataupun setahun sekali, at least anda pergi dapatkan pemeriksaan tekanan darah secara berkala di klinik. Dan untuk yang umur dia lebih 35 tahun, sangat-sangat digalakkan untuk sentiasa cek tekanan darah ini. Setelah periksa tekanan darah, kebiasaannya doktor ataupun MA ke staff nurse akan menasihatkan berapa kerap anda perlu seterusnya untuk repeat balik tekanan darah tersebut. Ada sesetengah itu yang ada simptom dan juga tekanan darah tinggi, jadi mereka dinasihatkan untuk cek balik tekanan darah selang 2 ataupun 3 hari. Ada setengah itu tekanan darahnya mungkin tinggi sedikit, doktor akan nasihatkan repeat balik dalam masa 1 minggu, 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Ia adalah bergantung kepada berapa bacaan tekanan darah tersebut, umur pesakit dan underlying disease pesakit sama ada penyakit tertentu ataupun tidak. Jadi pesanan saya, jangan tunggu ada simptom sakit kepala dulu barulah kita nak cek tekanan darah. At least buat cek tekanan darah ini seawal mungkin. Ia bertujuan bagi mencegah dan kita boleh bagi rawatan awal seawal mungkin kepada pesakit. Bagi komplikasi tekanan darah tinggi pula, terdapat beberapa komplikasi yang mungkin berlaku. Sekiranya tekanan darah itu terlampau tinggi dan lambat dirawat, komplikasi mungkin menyerang kepada pesakit dan komplikasi ini mungkin terjadi di beberapa tempat di beberapa organ dalam badan kita. Contohnya, iklan sekejap. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh tekan button subscribe di bawah. Terima kasih. Sekiranya komplikasi itu terjadi di bahagian otak, tekanan itu akan menyebabkan tekanan darah terlampau tinggi dan salur darah mungkin pecah. Satu keadaan penyakit yang kita namakan sebagai stroke ataupun angin ahmar dalam bahasa Melayu. Ada dua keadaan stroke ini, iaitu mungkin berlakunya salur darah itu pecah ataupun keadaan di mana kekurangan darah itu berlaku. Pesakit yang stroke ini mungkin datang ke klinik, mungkin datang ke hospital dengan rasa lumpuh, mungkin sebahagian badan ataupun setempat sahaja di bahagian badan. Jadi itu salah satu komplikasi pertama mengenai darah tinggi, iaitu stroke ataupun angin ahmar. Komplikasi kedua berkenaan tekanan darah tinggi ini, ia mungkin boleh menyerang di bahagian jantung. Jadi contoh penyakit yang mungkin berlaku sekiranya tekanan darah tinggi terlampau tinggi, iaitu seperti serangan sakit jantung dan juga bengkak jantung. Secara asasnya, bila tekanan darah ini tinggi, jantung itu terpaksa bekerja keras untuk mengepam darah ke seluruh badan. Bila terlampau bekerja keras ini, jantung akan bekerja keras dan mungkin bahagian jantung itu makin bengkak. Lama kelamaan, kegagalan jantung mungkin boleh berlaku dan ini seterusnya akan mengakibatkan serangan sakit jantung dan juga bengkak jantung. Komplikasi ketiga iaitu mungkin berlaku di bahagian mata. Sekiranya darah tinggi berlaku, pendarahan dan kerosakan di bahagian mata juga boleh terjadi.
Jika benda ini ataupun pendarahan ini berlaku di keadaan sensitif di dalam mata, mungkin mata boleh mengakibatkan rabun dan juga komplikasi yang serius pada bahagian mata. Komplikasi keempat, ia mungkin menyerang buah pinggang dan mengakibatkan kerosakan buah pinggang. Kalau ini berlaku di darah pesakit, mungkin serum kreatinin akan tinggi, dan di sampel air kencing itu dia ada spesifik tanda yang khusus yang mengatakan anda mengalami kerosakan buah pinggang. Komplikasi kelima, ia mungkin menyebabkan komplikasi di bahagian peripheral salur darah, iaitu seperti penyakit aneurism. Bagi rawatan pula, kita ada beberapa rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit yang mempunyai tekanan darah tinggi. Ada rawatan yang berunsurkan ubat, ada juga rawatan yang bukan ubat-ubatan, iaitu rawatan umum. Rawatan ini adalah spesifik kepada individu. Contohnya saya ambil ubat-ubatan. Jadi banyak faktor perlu dilihat untuk menentukan apa jenis ubat yang perlu diberikan kepada pesakit. Ada banyak kategori ubat. Ada ubat yang action dia dekat bahagian jantung, ada ubat yang action dia dekat salur darah, ada ubat yang action dia dekat hormon di bahagian buah pinggang. Jadi doktor akan memilih rawatan yang spesifik bergantung kepada umur pesakit, underlying disease pesakit dan juga individu itu secara keseluruhan. Setelah menilai faktor-faktor tersebut, jadi ubat tertentu akan diberikan dan adjustment ubat ini akan dilakukan secara berkala. Mungkin ada sesetengah ubat tidak berkesan kepada si A. Jadi si A ni akan diberikan ubat lain yang lebih efektif. Benda ini akan dibuat secara berterusan melalui temu janji yang doktor akan berikan kepada pesakit itu nanti. Bagi rawatan umum pula, iaitu tanpa ubat-ubatan, yang pertamanya perlu ubah gaya hidup. Yang pertama contohnya, anda perlu amalkan pemakanan yang sihat, di mana kurangkan garam dan juga kurangkan kolesterol dalam makanan. Di samping itu, anda juga perlu exercise secara regular. At least dalam 1 minggu tu cuba libatkan diri dalam exercise 2 hingga 3 kali seminggu. Dan sekiranya ada risiko untuk obes, jika seseorang itu ada lebih berat badan, anda disarankan untuk mengurangkan berat badan yang berlebihan tersebut. Atasi stres, kerana bila stres ini dia akan menyebabkan juga tekanan darah tinggi, dan yang paling penting juga, cubalah untuk berhenti merokok. Jadi untuk rawatan secara overall yang darah tinggi ni, dia perlu ada komponen yang ubat-ubatan juga dan juga amalkan gaya hidup yang sihat. Jadi kedua-dua elemen ini akan mampu menurunkan tekanan darah itu secara beransur-ansur. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh subscribe channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.